Kementerian Kesihatan hari ini dengan rasa duka cita memaklumkan satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut petang tadi semasa sidang media mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Menyertai sidang media di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pin Urangkai Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 47 tahun. Beliau telah mengalami masalah pernafasan disebabkan oleh jangkitan COVID-19 dan telah menerima rawatan di unit rawatan intensif. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh kes dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para salihin. Sementara itu, 16 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,532 orang. Daripada jumlah tersebut, 15 adalah kes tempatan, manakala satu adalah kes import. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 2,568 jumlah ujian makmal yang dilakukan. Oleh itu, kadar kes positif ialah sebanyak 0.6%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan, tidak ada kes dalam kategori 4 dan kategori 5. 12 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,331 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 100 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 2.4%. Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 4 Januari 2022. Kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin ialah 94.6%. Kadar bagi yang menerima 2 dos vaksin ialah 93.5%, manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 23.8%. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa tempahan bagi vaksinasi dos ketiga atau dos penggalak melalui aplikasi BruHealth akan dibukakan lagi pada 6 Januari 2022 bermula jam 12.30 hari bagi slot pada 8 Januari 2022 hingga 16 Februari 2022. Orang ramai yang ingin membuat tempahan dos ketiga hendaklah terlebih dahulu mengemaskini aplikasi BruHealth masing-masing melalui Google Play Store atau App Store bagi membolehkan tempahan untuk dibuat. Walau bagaimanapun, pemberian dos ketiga secara walk-in adalah masih dibukakan kepada golongan warga emas, ibu-ibu mengandung dan orang kelainan upaya sahaja. Tiada kes positif COVID-19 dikesan dalam ujian ART yang dijalankan di sekolah-sekolah kerajaan di seluruh negara semasa pembukaan sesi persekolahan pada 3 Januari 2022. Menurut Menteri Kesihatan, fasa pertama pembukaan itu melibatkan para pelajar tahun 10 hingga tahun 13 dengan 9,790 penuntut menjalani ujian ART. Daripada jumlah ujian ART yang telah dilakukan, sebanyak 2 ujian ART telah memberi ujian false positif dan 15 ujian ART mengembalikan keputusan invalid. Walau bagaimanapun, ujian RT-PCR susulan yang telah dibuat mengesahkan bahawa ujian-ujian tersebut adalah negatif bagi COVID-19. Dalam pada itu, daripada 22 November 2021 hingga 4 Januari 2022, kaedah gene sequencing telah dilakukan terhadap 350 sampel dari kes-kes positif yang dikesan di negara Brunei Darussalam, di mana 341 daripadanya adalah varian Delta, manakala 9 sampel telah disahkan varian Omicron. Ini bermakna terdapat tambahan satu lagi kes Omicron dilaporkan di negara ini. Setakat ini, semua kes varian Omicron yang dikesan di negara ini adalah kes-kes yang diimport dari luar negara, mana kes-kes varian Delta adalah terdiri dari kes-kes tempatan dan luar negara. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 4 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara.
di mana kesemuanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Seterusnya, Jawatankuasa Pandu COVID-19 ingin memaklumkan pada orang ramai mengenai dengan perubahan kadar bayaran caj ujian SARS-CoV-2 di negara Brunei Darussalam bermula pada 1 Januari 2022. Kadar bayaran caj ujian SARS-CoV-2 ini dikenakan kepada sesiapa yang hendak membuat perjalanan keluar atau masuk ke negara ini, iaitu sama ada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam atau warga asing seperti berikut. Bagi tujuan ke negara ini, jumlah caj pembayaran sebanyak RM100 dikenakan bagi ujian RT-PCR dan ART semasa ketibaan. Bagi tujuan keluar dari negara ini, jumlah caj pembayaran adalah sebanyak RM80 dikenakan bagi bayaran ujian swab RT-PCR. Pusat Penjagaan Kanak-Kanak akan beroperasi semula secara berperingkat-peringkat semasa fasa endemik dalam rangka kerja pemulihan COVID-19 bermula 17 Januari 2022. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan memaklumkan mengenai kebenaran tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Keputusan demikian adalah berdasarkan kepada persetujuan Jawatankuasa Pandu COVID-19 serta hasil kaji selidik atas talian yang dikendalikan dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kesihatan yang telah disertai oleh lebih dari 11,500 orang ibu bapa di seluruh negara. Daripada responden yang berkenaan, Kementerian Kebudayaan dan Sukan mengambil maklum bahawa sebahagian besar telah bersetuju terhadap keperluan untuk pembukaan semula Pusat Penjagaan Kanak-Kanak pada bulan Januari 2022. Pembukaan semula ini bertujuan untuk memberikan ruang dan peluang khususnya bagi ibu bapa yang bekerja untuk menghantar anak-anak mereka bagi penjagaan semasa waktu kerja. Mengambil kira keperluan ibu bapa serta nasihat Kementerian Kesihatan dalam memastikan pematuhan kepada langkah teras kawalan COVID-19 khususnya dengan mengambil kira program vaksinasi belum dilaksanakan bagi kanak-kanak di bawah umur 5 tahun pada masa ini, pembukaan semula Pusat Penjagaan Kanak-Kanak adalah tertakluk kepada pematuhan terhadap syarat-syarat utama. Pertama, ibu bapa dan para petugas termasuk petugas bantuan hendaklah melengkapkan 2 dos vaksinasi serta mempunyai blue health card berwarna hijau atau kuning. Bukti pengesahan vaksinasi hendaklah ditunjukkan. Kedua, saringan ujian ART hendaklah dilaksanakan sekali setiap minggu bagi ibu bapa dan para petugas termasuk petugas bantuan, manakala kanak-kanak hendaklah menjalani ujian ART menggunakan saliva swab sampel. Hanya individu yang mempunyai keputusan ART yang negatif dibenarkan untuk hadir ke premis berkenaan dan individu yang mengalami simptom dan berisiko tinggi tidak dibenarkan masuk. Ketiga, pemilik Pusat Penjagaan Kanak-Kanak adalah memastikan premis mempunyai pengudaraan yang mencukupi dengan pemasangan HEPA filter. Dan keempat, pemilik premis juga hendaklah mematuhi garis pandu umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan termasuk pemakaian pelitup muka, sungkup muka, sarung tangan dan apron partial PPE bagi setiap petugas, pemakaian sungkup muka bagi kanak-kanak 2 tahun ke atas pada setiap masa, mempraktikkan penjarakan sosial, mengelakkan sebarang kontak fizikal, pemeriksaan suhu badan dan memastikan kebersihan premis. Bagi memastikan pembukaan semula Pusat Penjagaan Kanak-Kanak adalah selaras dengan syarat dan garis pandu yang telah dipersetujui bersama Kementerian Kesihatan, pihak Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM telah dan terus membuat pemeriksaan serta penilaian ke atas premis-premis berkenaan bagi kelulusan untuk beroperasi. Sebelum diluluskan, Pusat Penjagaan Kanak-Kanak dikehendaki untuk membuat persediaan mengikut garis pandu demikian dan menghadapkan Business Continuity Plan kepada pihak JAPIM. Kebenaran hanya akan diberikan kepada pusat yang didapati bersedia mengikut garis pandu yang ada, manakala pusat yang didapati belum bersedia akan diberikan tempoh sebelum penilaian semula dijalankan. Setelah diluluskan, premis tersebut akan dibenarkan untuk beroperasi semula di bawah tahap pertama pembukaan secara berfasa bermula pada 14 Jamadul Akhir 1443 bersamaan 17 Januari dengan persyaratan berikut. Pertama, ianya dibenarkan untuk beroperasi dengan 30% kapasiti sahaja dalam satu masa. Kedua,
Pusat hanya dibukakan kepada kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke atas sahaja. Ketiga, aktiviti pusat juga ditumpukan kepada penjagaan sahaja, di mana aktiviti perkembangan secara individu atau berkumpulan adalah tidak dibenarkan. Dan keempat, disyorkan bagi sesi-sesi untuk dibahagikan kepada waktu pagi dan waktu petang atau mengikuti hari. Dalam kenyataannya, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga mengongsikan seramai 1,275 kanak-kanak telah didaftarkan di 45 pusat penjagaan kanak-kanak yang berdaftar di seluruh negara. Daripada jumlah ini, sebanyak 20 pusat penjagaan kanak-kanak telah diperiksa, di mana 6 buah didapati bersedia dan dibenarkan beroperasi, manakala 14 pusat memerlukan pemeriksaan semula. Di samping itu, 13 pusat adalah dijadualkan untuk diperiksa dalam tempoh 2 minggu ini, dan pada masa yang sama didapati bahawa 12 pusat belum menghadapkan business continuity plan masing-masing. Untuk makluman lanjut, orang ramai bolehlah merujuk kepada garis panduan yang terperinci yang telah disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kesihatan dengan melayari laman sesawang www.kkbs.gov.bn atau www.jpm.gov.bn. Semua pihak dinasihatkan untuk sama-sama melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan, terutama ketika mengadakan majlis. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan memaklumkan 15 kes tempatan dikaitkan dengan majlis perkahwinan di rumah dengan 2 kluster dikesan. Sehubungan itu, orang ramai disaran untuk membuat persiapan rapi dengan memakai sungkup muka dan tidak menghadiri majlis jika berasa kurang sihat dan membuat pemeriksaan ART atau Certificate Antigen. Kod QR juga disarankan digunakan bagi memudahkan Kementerian Kesihatan membuat pengesanan kontak. Mengenai kajian pembukaan Pusat Penjagaan Kanak-kanak, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menjelaskan daripada 11,556 responden, 72% bersetuju pusat penjagaan dibuka semula, manakala 51% bersetuju sekolah tadika dibuka semula. Bagi ART testnya Pemimpin hendaklah menjadi harapan bangsa, pemangkin dan penentu kejayaan usaha-usaha kerajaan dalam mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh negara. Ia termasuk yang dibawa oleh arus globalisasi yang impaknya semakin dirasai antaranya dari segi ekonomi, kesihatan, keselamatan, kesejahteraan, peralihan teknologi dan cabaran berkaitan alam sekitar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri menekan perkara itu semasa Majlis Perasmian Program Pembangunan Eksekutif Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan EDPSGO ke-29, Program Pembangunan Eksekutif Pegawai-Pegawai Pengurusan Pertengahan EDP MMO ke-31 dan ke-32 bagi tahun kewangan 2021-2022 pagi tadi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud menjelaskan, pemimpin juga seharusnya berfikir secara thinking outside the box serta thinking ahead dalam memikirkan kaedah baharu untuk menyampaikan pemberian perkhidmatan kepada orang ramai. Apa yang penting, jelas Yang Berhormat, ialah segala pembaharuan yang akan dilaksanakan mestilah diterima dan dapat digunapakai oleh orang ramai dengan mudah dan cepat serta efektif dalam menepati maksud serta tujuan penyampaian perkhidmatan tersebut. Di samping itu, dalam usaha kita memajukan diri, menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman yang terkini di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, penekanan yang sama juga harus diberikan dalam memelihara kepribadian diri yang baik yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai luhur identiti kita sebagai bangsa Melayu Islam Beraja.
84 peserta mengikuti program berkenaan yang antara lain merangkumi pengajian isu dan dasar semasa serta amalan terbaik dalam pengurusan dan pentadbiran perkhidmatan awam yang dipraktikan secara global dari perspektif Islam dan konvensional. Program pembangunan eksekutif yang dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam ini merupakan salah satu komponen di bawah projek Kumpulan Pemimpin Perkhidmatan Awam CSLP. CSLP merupakan salah satu inisiatif di bawah rangka kerja perkhidmatan awam yang diwujudkan bagi mendukung hasrat wawasan Brunei 2035 melalui strategi pembangunan institusi. Sementara EDPSGO kali ke-29 dan EDP-MMO ke-31 dikendalikan oleh Universiti Teknologi Brunei UTB, manakala EDP-MMO kali ke-32 dikendalikan oleh Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa. Juga hadir Tuan Yang Terutama Heng Ek Yeoh, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Sebagai sebahagian daripada sumbangan kepada pendigitalan pelancongan di negara Brunei Darussalam, eBoard by Dynamic Technologies telah melancarkan audio pemandu pelancong digital atau Digital Audio Tour Guide dalam aplikasi easy.travel dengan kerjasama Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta Pengurusan Dynamic Technologies. eBoard ialah pasukan pencipta kandungan di bawah Dynamic Technologies menyediakan kandungan pelancongan Brunei menggunakan aplikasi yang dipanggil easy.travel. Aplikasi tersebut membolehkan pengguna mengakses lawatan secara maya dari rumah atau sebagai audio pemandu pelancong peribadi semasa membuat lawatan ke tempat-tempat menarik. Audio pemandu pelancong digital ini bertujuan untuk mempromosi sejarah, mercu tanda dan budaya tempatan Brunei kepada pelancong tempatan dan antarabangsa dengan sokongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pada masa ini, ianya boleh didapati dalam bahasa Inggeris, Melayu, Mandarin, Korea dan Jepun yang akan membantu pelancong antarabangsa dan mereka yang kurang penglihatan atau pendengaran dengan membaca atau mendengar maklumat yang ada. Beberapa pihak berkepentingan dari pelbagai jabatan juga telah memainkan peranan dalam memberikan input penting ke arah memastikan kandungan panduan lawatan adalah betul, konsisten dan boleh dipercayai. Aplikasi easy.travel boleh dimuat turun secara percuma di App Store atau Google Play Store. Digital Audio Tour Guide. Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan hari ini menjatuhi hukuman penjara selama 7 bulan ke atas seorang warga negara asing kerana gagal membayar denda sebanyak RM149,600. Dia didakwa atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 146-1 di Perintah Eksais 2006. Tangil Mahmud berusia 36 tahun, warga negara Bangladesh didapati bersalah kerana memiliki 191 kartun rokok pelbagai jenis dan wang tunai RM451 hasil penjualan rokok. Dia ditangkap di kawasan Kampung Masin pada 16 Disember 2021 oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Mahkamah memerintahkan tertuduh untuk menjelaskan denda pada hari tertuduh didakwa. Tertuduh gagal membayar denda dan menjalani pemenjaraan selama 7 bulan bermula tarikh ditahan reman pada 30 Disember 2021. Semua barang terlibat dirampas bagi tujuan dimusnahkan, manakala wang tunai hasil penjualan rokok juga dirampas. Dua warga negara asing ditahan kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen yang sah semasa operasi tumpas Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dijalankan awal pagi tadi. Operasi tertumpu di beberapa buah bilik sewa yang terletak di kawasan Mukim Pekan Tutong. Hasil pemeriksaan yang dijalankan, seorang lelaki dan seorang perempuan warga negara asing ditahan.
Kes dihadapkan ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan untuk siasatan lanjut. Operasi bertujuan bagi memastikan akta dan peraturan imigresen dan akta dan peraturan pasport dipatuhi. Ke arah aktiviti penguatkuasaan tersebut, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan mengalu-alukan orang ramai bagi sama-sama memberikan maklumat berhubung dengan pesalah imigresen di talian 873-4888 dan 875-3888. Pendaftaran peperiksaan Brunei Cambridge GCEO, ASA dan IGCSE bagi bulan Mei dan Jun 2022 akan dibuka esok 6 Januari 2022 hingga 14 Februari 2022. Borang-borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperoleh di Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat. Borang yang telah lengkap dengan dokumen yang dikehendaki hendaklah dikembalikan tidak lewat pada 14 Februari 2022. Penerimaan borang adalah pada setiap hari Isnin hingga Khamis pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan pukul 1.30 petang hingga 3 petang. Manakala pada hari Sabtu pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.moi.gov.bn. Penduduk Kampung Salar di Jalan Muara pagi tadi dikejutkan dengan kemunculan seekor buaya berukuran 4.5 meter panjang. Reptilia tersebut dijumpai dalam longkang berdekatan kawasan kedai Tu Yi Seng Enterprise. Ia berjaya ditangkap oleh 7 anggota bomba dari Balai Bomba Muara. Buaya tersebut diserahkan kepada pihak bahagian hidupan liar, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan.